Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membuat satu poster bersempena dengan Hari Malaysia pada 16 September 2023. Oleh demikian, saya ingin mengambil kesempatan ni, Hari Malaysia ni, saya nak mengajar anda semua tentang satu lagi topik di dalam Adobe Photoshop, iaitu masking. Okay, sebelum saya tunjukkan anda cara-cara nak buat poster Hari Malaysia ni dengan menggunakan teknik masking, saya ingin terlebih dahulu menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan masking di dalam Adobe Photoshop. So, sekarang ni anda lihat ada gambar seorang wanita dan di layer sebelah sini saya ada satu topeng. Okay, dan apabila saya onkan layer topeng ni, anda akan dapati sebahagian muka wanita ini telah ditutup oleh topeng ataupun mask lah dalam bahasa Inggeris. Jadi, di dalam Photoshop ni, masking ataupun topeng ni, dia punya konsep adalah kita nak menutupkan sebahagian kawasan design yang kita buat, dan dalam masa yang sama kita hendak menunjukkan sebahagian kawasan yang lain. Okey, so dia lebih kurang macam itulah konsep masking ni. So kita nak tutup sebahagian dan nak tunjuk sebahagian. Jadi saya akan pergi ke poster ini. So dalam video ni kita akan hasilkan poster Hari Malaysia ini dengan menggunakan teknik masking, di mana anda boleh lihat di sini terdapat beberapa teknik masking yang saya gunakan lah. Di sini, di sini di bahagian bangunan Petronas ini, dan juga ada sedikit lagi saya rasa di bendera, saya tak pasti. Jadi saya akan tunjukkan daripada 0 sampai siap poster ni. Okay, jom kita belajar. Okay, first kita akan create new document yang kosong. Jadi kita akan bermula daripada 0 lah sampailah siap seperti yang saya tunjukkan di sini tadi. So dengan menggunakan teknik masking, kita dapat menghasilkan something yang macam ni lah. Jadi saya ada import beberapa elemen ataupun beberapa grafik elements lah yang kita akan gunakan dalam tutorial kali ini, iaitu satu, bendera Malaysia. Kedua, ini tiger lah. Saya tak tahu ni tiger Malaysia ke ataupun bukan, tapi just nak menunjukkan dia harimau Melaya. Jadi saya gunakan dua image tiger. Yang kedua adalah yang ini. Kemudian saya akan gunakan juga grafik Tugu Malaysia ni, Twin Tower, dan juga ada waver lah, orang yang mengibarkan bendera seperti ini. Jadi first thing first, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan masking yang saya telah terangkan tadi. Pertama sekali saya akan maskingkan gambar Twin Tower ni. Sebab kalau anda lihat pada result yang saya dah siapkan ni, anda akan dapati Twin Tower ni dia tiada background. Okey, dia tak ada background. Jadi apa yang saya akan buat, pertama sekali saya akan buang background ni. Caranya adalah pertama sekali kita kena unlock dulu background layer ni. Kalau tidak dia akan ada problem sikit lah. Dia unlock dulu by clicking the mangga tu. Kemudian cara kita nak mask Twin Tower ni adalah dengan cara kita pergi kepada select, kemudian kita klik kepada subject. So Adobe Photoshop akan calculate which one dia punya subject, which one dia punya sky. Tapi cara ni mungkin kurang tepat sebab anda lihat dekat sini ada sedikit tersasar lah, dia termakan bangunan ni. Jadi apa kita buat, kita tekan select, deselect ataupun control D, shortcut dia. So kali ni kita akan ambil select, dan instead of ambil subject, kita akan select sky. So klik pada sky. Kemudian Adobe Photoshop dia akan calculate sekali lagi menggunakan AI pada option sky lah. So kita akan dapat result dia agak sepatutnya lebih baik.
Okay. Jadi anda lihat di sini dia dapat baca dengan baik. So semua sky telah diselect. Jadi apa yang akan kita buat adalah kita akan maskingkan selection kita ni. Jadi anda kena tahu bila anda dah buat selection macam ni, anda kena tahu bahagian mana yang anda nak topengkan, bahagian mana yang anda nak dia ditunjukkan. Seperti yang saya cakap tadi kan. Kalau kita ada topeng, bahagian mana yang kita nak sorok, bahagian mana yang kita nak dedahkan. So sama juga dalam Twin Tower ni, bahagian yang kita nak dedahkan adalah KLCC ni dan juga dia punya foreground bawah ni dan beberapa bangunan yang belakang. So di sini kita akan sorokkan sky dan kita akan dedahkan bangunan dan bahagian depan lah. So konsep topeng tu itu yang dimaksudkan dengan masking, okay, di dalam Adobe Photoshop. Jadi apabila kita dah select button untuk kita maskingkan image ni, dia terdapat di sini di bahagian bawah ni, layer, pada tab layer. So anda akan dapati contohlah kadang dia besar sangat. Okay, anda boleh adjust. So ni layer. So di panel layer ni dia ada beberapa option kan. So anda boleh klik yang ada macam petak dan bulat ni. Anda klik situ dan anda akan dapati anda punya masking telah pun berjaya dibuat. Cumanya pada ni lah, pada saat ni kita tengok topeng kita ni dia jadi terbalik. Okay, dia jadi terbalik sebab kita tadi select sky. Jadi Photoshop ingatkan kita nak dedahkan sky dan sorokkan yang lain di luar selection sky. Okay, jadi kalau jadi macam ni, apa yang perlu kita buat adalah kita kena inverse dia punya masking. Dan anda akan dapati selepas anda klik button masking ni, anda punya layer gambar ni automatically ada satu lagi kotak. So kotak yang belah kanan yang baru muncul ni, ini adalah dia punya masking masking yalah, dia punya masking, guys. Tak tahu nak cakap dia punya istilah, tapi anda boleh nampak yang hitam tu adalah ruang yang disorokkan. Yang putih adalah ruang yang didedahkan. Kalau anda nak tengok anda punya masking, anda tekan alternate di keyboard, anda tekan alternate dan hold. Kemudian anda tekan masking ni. Anda punya masking template ni, okey. Kira saya boleh namakan template lah, okey. So klik dan anda akan dapati ini adalah masking yang ini topeng kita maksudnya. Okey, di dalam Adobe Photoshop mana-mana bahagian yang hitam akan disembunyikan ataupun di hide lah, maksudnya tak nampak. Dia akan sorokkan. Mana-mana bahagian yang putih dia akan dedahkan. Oleh yang demikian, apabila konsep tu anda faham, anda akan tahu kenapa bila saya view balik, kalau nak view balik gambar tadi, which is gambar yang ni, berserta dengan masking dia, anda tekan alternate, anda klik balik di sini. So anda akan dapat result gambar anda yang telah dimasking. Cuma macam saya cakap tadi, dia terbalik sekarang ni. Okay, dia terbalik. Jadi untuk kita memperbetulkan topeng kita ni, kita perlu klik pada kita punya masking kita ni. Kemudian kita pergi kepada select. Kita tekan inverse. Okay, dia sepatutnya okay, tak apa, saya rasa bukan dekat sini tapi dekat layer. Saya tak ingat dia punya button dekat mana, tapi saya ingat shortkey dia saja. So kita klik pada masking kita, tekan Ctrl I. Okey, Ctrl I tu adalah maksudnya dia inverse. Dia terbalikkan kita punya masking. Anda tengok kalau saya klik kepada, jangan klik dekat gambar tau. Kita klik dekat dia punya masking template dia. Bila anda klik pada masking template, anda tekan Ctrl I, anda tengok apa jadi kat sini. Yang bahagian hitam tu dia akan bertukar kepada bahagian putih. Okey, tengok macam tu. So jadi dia sebenarnya dia tukar je, dia replace. Mana yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. So sekarang kita punya topeng ataupun masking kita telah dibetulkan.
Jadi kita akan dapati sky telah dibuang, yang tinggal hanyalah kita punya bangunan ini. Okay. Jadi saya akan adjust sikit saya punya gambar ni sebab anda dapat lihat dia macam sengit sikit. Kemudian sebenarnya gambar ni macam distort saya rasa. Dia punya KLCC macam saya rasa lah mungkin terlalu memanjang. Jadi saya akan tekan Ctrl T. Saya akan tekan Shift sambil drag untuk distortkan sikit. Kemudian saya akan rotatekan sikit. Macam tu. Tekan Enter. Kemudian apa saya akan buat, saya akan bawa dia ke atas file Malaysia flag ni. Saya ada satu file Malaysia flag ni. Saya drag dan saya lepas. Oh sorry, silap. Saya tak sepatutnya buat macam ni. Minta maaf. Sepatutnya saya drag bendera Malaysia tu ke dalam ni. Okay. Jadi saya akan pergi kepada bendera Malaysia dan saya unlock dulu yang lock ni. Kalau tidak anda tak boleh gerakkan. So klik dan bawa kepada file yang gambar kita baru masking tadi. So anda drop dia dekat sini dan anda alihkan dia ke bahagian bawah macam tu. Dan anda bawa ke sini, tekan Ctrl T di keyboard, Ctrl plus T untuk kita adjust the size. Anda besarkan dan anda letak dia di bahagian belakang macam tu. Okey. Besarkan sikit. Mungkin boleh anda boleh distortkan sikit lah kalau gambar tu besar ke. Kemudian anda tekan enter. Jadi sekarang kita dah ada composition ataupun susunan gambar yang hampir macam ni lah. Okay. Alright. So saya akan adjust sikit sebab kita punya gambar ni macam ada, nampak tak ada punya tepi ni. Jadi saya akan tekan Ctrl T. Saya besarkan sikit macam tu. Saya tekan enter dan kesemuanya nampak okey. Ataupun saya mungkin kena rotate sikit. Tekan enter dan okey. Cumanya anda kalau anda perasan, kalau saya besarkan, di bahagian atas ni terdapat saki-baki masking yang kurang bersih lah. Kalau saya gerakkan, nampak tak? Jadi garisan macam halus. Jadi itu minta maaf, itu adalah disebabkan masking kita tak berapa clean. Okay, jadi kalau anda nak tengok dia punya result, anda klik balik dekat masking dan anda akan dapati itu adalah dia punya punca dia. Maksudnya sebab tadi kita dah gerakkan kita punya gambar, so masking tu pun juga dia terikut. Jadi ingat tak saya cakap tadi, bahagian hitam adalah bahagian yang ditutup kan. So maksudnya saya tekan alternate di sini, saya klik balik pada saya punya masking ni. So untuk kita menghilangkan saki-baki masking ni, apa yang perlu kita buat adalah kita kena lukis ataupun cat, brushkan dia warna hitam. Okay, jadi apa saya buat, saya akan klik pada masking, saya tekan alternate di keyboard, klik pada masking layer ni dan saya akan paint, saya akan brushkan bahagian atas ni dengan warna hitam, totally hitam. Okay. Jadi saya akan klik di sini hitam. Kemudian saya akan ambil brush dan saya akan conteng dekat dia. Okay. Maksudnya kita nak, ingat tak, anda kena ingat konsep topeng tadi. Hitam dia nak menyorokkan bahagian, putih dia nak mendedahkan bahagian. Jadi untuk kita menyorokkan apa-apa bahagian yang kita tak nak, kita hitamkan saja. Tapi mungkin ada yang tanya kenapa kita garis tu halus je tadi kan. Tapi kenapa saya nak paint semua? Ini sebab mungkin pada saya lah lebih baik anda, orang kata apa, untuk langkah keselamatan better kita conteng je semua ni. Okay. Sebab kita tak tahu, mungkin ada saki-baki lain yang halus, bintik-bintik ke, ataupun ada macam noise. So better completely hitam, so kita tahu memang situ akan disorok lah. And then bawah-bawah ni anda tengok kalau ada yang perlu
hitamkan lagi, dan mungkin anda boleh hitamkan. Right. Kalau dah selesai, anda boleh klik, tekan alternate dan klik pada template masking anda. Dan anda akan dapati garis sebentar tadi dah hilang. Okey. So, itu yang pertama lah anda perlu buat. Okey, seterusnya kita ada, kalau tengok dekat sini, kita ada bendera Malaysia di belakang tu yang agak sedikit blur dan ada noise juga. Okey, dia ada macam noise, kemudian dia ada texture. So, macam mana kita nak buat benda tu? Okay, dengan menggunakan mungkin masking. So, saya akan tunjukkan lah. First, saya terlupa texture tu saya tak ambil lagi. Sekejap, file, open. Texture tu tak ada dekat sini. Okay, tak apa. Saya akan cari texture tu sekejap dan saya akan kembali ya. Okay, saya sambung texture saya dah dapat. So, saya akan open texture dia yang ini. Jadi kalau anda lihat kat sini, dia sebenarnya texture dia halus saja. Dan dia adalah texture PNG lah. Dia tak ada background putih ke apa, tak ada. Dia hanya garisan halus ni je. So saya akan tunjukkan macam ni kita nak tebalkan garisan ni supaya kita lebih nampak. So cara dia pergi kat layer, layer style, kemudian ambil stroke. Okay. Dan tunggu sekejap. So dia akan gunakan layer style stroke. Kemudian anda boleh naikkan size dia, berapa besar, berapa tebal, nampak tak? So untuk ni saya akan gunakan 6. Opacity dia saya biarkan 100% lah, dan tekan OK. So apabila dah settle, anda boleh tarik texture ni bawa kepada sini lah. Kita sambung yang dekat sini tadi kan. So sekejap, ni saya boleh lock sekejap, takut tergerakkan dia. Kemudian texture ni tadi susah sikit nak select ok, ni pun saya akan lock juga, takut tak apa, saya cuba tengok. Oh sorry, ni dekat sini. Ok, saya terlupa satu benda. Saya akan delete balik layer ni layer texture ni. Saya akan delete, bawa dia kepada tong sampah ni. Ok, sebelum saya bawa dia ke sini, tempat apa, file tadi, saya akan rasterizekan dulu layer style ni. Sebab untuk pengetahuan anda semua, layer style ni yang saya buat tadi, iaitu stroke kan, anda boleh double click balik dekat sini. Contohnya, nanti dia keluar balik. Okay, so anda boleh setting balik lah ketebalan dia apa semua. Cumanya, anda tekan OK. Cumanya untuk masking dalam Adobe Photoshop, kalau kita tak clear ataupun kita tak rasterizekan apa-apa layer style yang kita buat, dia akan mengganggu proses masking nanti. Bukan dia tak boleh mask, dia boleh mask, cuma mengikut pengalaman saya, dia akan ada beberapa isu. Jadi untuk mengelakkan ada masalah masking, apa-apa effects layer style yang kita letakkan pada apa-apa gambar, texture atau apa-apa file, kita kena rasterizekan dulu. Apa itu maksud rasterize? Rasterize ni maksudnya kita nak mergekan dia lah. Dia dah jadi macam satu gambar yang tak ada effect, tapi effect tu dah apa orang kata, dah dijadikan gambar. Maksudnya anda dah tak boleh nak adjust dah, dia jadi macam gambar. So cara dia, anda right click kat sini, anda select rasterize layer style. So bila anda buat macam tu, dia akan jadi macam gambar dia yang asal sebelum ni kan. Gambar asal dia sebelum ni, kalau saya import dia tak ada pun layer style. So dah jadi macam gambar asal lah, cuma dia dah ditebalkan je. Ok, kemudian anda tarik, anda baru masukkan kepada file yang tadi. Di sini anda tekan Ctrl T untuk anda besarkan dia macam tu. Kemudian besarkan macam tu. Okay, tak apa, dia akan besar sikit. Kemudian tekan Enter. Ok, sekarang ni bila anda lihat, ni saya nak tunjukkanlah macam mana nak gunakan masking lagi sekali. Anda lihat texture ni terlalu mengganggu kita punya ruang design ni lah kan. Dia terlalu crowded, terlalu menutup. So tak nampak apa sangat lah. Semua dah kena block.
Jadi untuk mengurangkan perkara tersebut, apa yang kita boleh buat, kita pergi kepada layer ni, saya namakan takut terconfuse. Ni flag lah flag yang ni KLCC. Okay, saya besarkan sikit, boleh tak? Okay. Jadi apa saya buat, saya pergi kat texture ni, saya pergi di bahagian opacity, saya kurangkan opacity dia. Dah belajar kan dalam video sebelum ni? Kalau anda ingin pelajari pasal layer, pasal apa-apa yang atas ni anda tak tahu, anda boleh tengok topik 1. Saya dah terangkan asas. Dan ada juga video-video topik 2, 3 semua anda boleh tengok dekat playlist saya. Kalau anda lebih faham lah. Sebab ini dah topik ke-10 tak silap saya. Jadi dia agak advance sikit. Dah jauh lah pembelajaran kita. Siapa yang follow daripada awal, dia boleh tahulah, dia boleh faham apa yang saya terangkan di sini. Okey. Sekarang saya dah kurangkan opacity dia 71%. Jadi anda boleh nampak dia dah tak berapa nak blocky sangat. So kita dah boleh nampak dah kan. Cuma still dia block sebab kita tak nampak juga kat sini kan. Jadi dekat sini lah mainnya peranan masking. So apa saya buat, saya akan maskingkan juga texture ni. Maksudnya saya nak topengkan ataupun saya nak dedahkan texture ni pada bendera sahaja. So saya nak ada pada bendera ni sahaja, tapi saya nak sorokkan dia daripada layer bangunan, layer twin tower ni. Pokok ni semua saya nak sorokkan dia. Maksudnya dia akan ditutup lah. Okay, ingat balik konsep yang saya tunjuk sini. Sorry. Yang ni. So mana yang kita nak tutup, mana yang kita nak dedahkan. Jadi kita akan tutup yang segala-gala tekstur yang berada di dalam bangunan ni. So apa yang kita buat, kita tak perlu susah-susah. Kita hanya boleh copy je sebab kita dah ada masking template kat sini. Okay. So kita copy je dan kita bawa ke atas ni. Cuma sebelum kita copy, kita perlu applykan dulu masking punya template ataupun dia punya panggil apa template lah saya tak tahu nak sebut apa. Jadi saya akan applykan dulu masking dekat sini, iaitu button yang sama, klik, dan by default dia akan warna putih. Maksudnya apa? Maksudnya warna putih tadi saya cakap apa? Putih kalau dalam konsep masking ni adalah dia dedahkan. Hitam dia sorokkan. So disebabkan putih dia ni semua putih, tengok kalau saya tekan alternate klik, maksudnya ini adalah masking untuk texture tadi. So that's why bila kita tengok balik, klik alternate dan klik sini, anda masih nampak lagi dia punya texture. Kenapa? Sebab dia mendedahkan semua. Sebab semua putih kan. So kalau saya ambil brush, contoh saya ambil brush dan saya conteng sekarang contoh saya besarkan. Anda tengok kalau saya conteng hitam dekat bahagian sini, anda akan dapati, nampak tak? Kenapa dia hilang? Sebab nampak tak? Dekat sini dia telah membuat satu bulatan hitam seperti yang saya warnakan. Kalau saya buat kat sini, tak nampak sangat sebab biru kan kat sini lah nampak tak? So bila saya klik sini, alternate klik, anda nampak saya telah buat topeng di sini dan di sini. So bahagian yang hitam akan disorokkan, bahagian yang putih akan didedahkan. So itulah yang menyebabkan kenapa sini hitam, kenapa sini dia punya tekstur hilang dan juga sini hilang, sedangkan yang lain masih kita nampak. Itulah penjelasan di sebalik konsep masking yang berada di sini lah. Jadi kalau saya nak buangkan tekstur ni pada KLCC ni dan yang bahagian depan ni, foreground ni, saya kena brush satu-satu macam tu. Okay, saya akan brush, so dia akan hilang lah. Nampak tak? Dia akan hilang. Nampak tak? Sebab kita menggunakan konsep bahagian mana yang hitam dia akan sorokkan. Now dia dah sorokkan. Okay, anda kecilkan brush anda brush kat situ, dia akan sorokkan bahagian yang anda colorkan dengan warna hitam. Sebab Adobe Photoshop faham, hitam disorokkan. Jadi dia hidekan lah benda tu, dia sorokkan. Cuma teknik ni agak, tengok saya tekan alternate, saya klik. Ini adalah dia punya behind the scene lah, kenapa benda tu tak nampak. Okay. Dan saya klik balik dan anda kena
conteng yang hitam pada bahagian yang anda nak sorokkan itu. Cumanya anda fikirlah, takkan anda nak buat benda ni macam ni kan? Dia takes time. Jadi apa saya sarankan adalah, sekejap saya putihkan balik, tekan X dan saya akan tuangkan cat putih. So semua akan jadi putih. Okey, tak boleh, saya tekan alternate backspace. So alternate backspace untuk applykan foreground color. So kita punya uh, apa ni, template mask dah jadi putih. Jadi bila saya klik alternate klik, nampak tak dia tunjukkan balik, dia akan dedahkan balik bahagian yang tersorok tadi. So cara yang paling cepat dalam kes ni adalah kita copy sahaja bahagian ni, sebab kita dah ada dah, nampak tak? Kita dah ada masking yang sebelum ni, which is itulah dia masking yang kita nak gunakan di sini. Sebab dia perfectly mengikut bentuk, kan, betul tak? Kalau anda lihat kat sini, dia dah ikut dah bentuk KLCC, bentuk bangunan, pokok. Jadi kenapa kita nak lukis manually? So caranya adalah kita copy. Okay, cara nak copy masking adalah kita tekan alternate pada template masking yang ada di bawah ni. So kita reuse balik, maksudnya recycle, kita bawa dia ke atas. Okay. Jadi apa saya buat, saya tekan alternate di keyboard dan klik, drag dan lepaskan ke atas masking template yang layer atas ni. Kemudian dia akan tanya, adakah kita nak tukar masking yang sedia ada, which is yang kosong tadi? Yes. Kita nak tukar dan gantikan dengan yang ni. So kita klik yes. Dan anda akan dapati sekelip mata saja masking tu telah di-applykan di bahagian atas. Dan anda akan dapati ada bahagian tekstur tu telah disorok, ada bahagian tekstur yang didedahkan. Nampak tak? Cuma dia terbalik. Sekarang ni sebab apa dia tekstur tu, kita tadi nak tekstur tu berada di bendera dan tiada di KLCC. Tapi sekarang ni apa yang terjadi adalah tekstur tu berada di KLCC tapi hilang daripada bendera. Sebab apa? Sebab kalau anda lihat di sini, kita punya template ni dia adalah putih pada bahagian KLCC, hitam pada bendera. Nampak tak? Sini adalah ruang bendera yang belakang ni, okey, di sini. So putih dia akan dedahkan. Ingat tak saya cakap tadi? Hitam dia akan sorokkan. Jadi sekarang ni dia sorokkan yang belakang, which is yang ada di bendera. So that's why tekstur yang berada di bahagian bendera hilang. Tekstur yang berada di bahagian KST kita masih nampak sebab dia warna putih. So untuk menukar, okay, untuk kita menukar benda tu mudah saja, sama macam kita buat sebelum ni. Kita klik pada mask ni, kita tekan Ctrl I. Okay, Ctrl pada keyboard campur dengan huruf I. So dia akan terbalikkan kita punya masking, nampak tak? So yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. So kita punya tujuan tadi tercapai lah, sebab kita nak tekstur tu dia nampak pada bendera sahaja, tetapi kita tak nak dia nampak di KLCC ni. Jelas So itu adalah macam mana cara kita nak guna masking lah. Okey, satu lagi saya nak share di sini adalah contoh, mungkin anda kadang-kadang anda nak tengok result mask tu pada work anda kan. Kadang-kadang anda tak nak tengok. So kalau anda tak nak tengok, anda nak tengok macam mana rupa dia tanpa mask secara sementara saja, anda boleh tekan shift di keyboard dan anda klik pada anda punya template mask. So ini bermaksud anda punya masking akan nyah fungsi lah, di disablekan sementara. Okay. Kalau saya buat benda yang sama dekat sini pun, contoh dekat gambar ni, anda akan dapati masking untuk KLCC belakang tu pun dah tak ada. Okay, sebab dia punya sky pun dah kembali nampak. So itu adalah fungsi anda tekan shift di keyboard dan klik pada mask untuk anda lihat result mask anda ataupun anda tak nak tengok. Dan ini juga adalah penjelasan lah kepada soalan-soalan. Ada orang tanya kenapa nak guna masking, kenapa tak delete je belakang tu. So ini adalah jawapan lah kepada soalan tersebut, di mana masking ni dia non-destructive. Maksudnya kalau anda menggunakan teknik delete, maksudnya anda
tak guna masking, katalah contoh macam background sky belakang ni. Katalah anda menggunakan teknik delete, anda select sky, anda delete totally sky tu. So jika anda menggunakan teknik delete, dia bersifat destruktif. Maksudnya dia bersifat destruktif apa? Dia memusnahkan lah. Maksudnya anda dah tak boleh nak dapatkan balik apa yang anda delete. Kalau menggunakan masking dia tak delete anda punya ruang yang ataupun bahagian yang anda tutup tu. Dia hanya mask saja. That's why it is called masking. Okay? Maksudnya dia hanya menyorokkan. Kan bila kita menyorokkan sesuatu barang, bukan bermaksud kita musnahkan barang tu, kita hanya sorok dia, tapi barang tu still ada. So sama juga dalam konsep ni. So apa-apa yang dimaskkan, kita boleh dapatkan balik. Okay, kita boleh dapatkan balik. So that's why anda tengok kita masih ada lagi. Kita boleh dapatkan balik bahagian-bahagian yang kita tutup tersebut. Okay. So seterusnya saya akan teruskan lagi. Kita tengok apa next yang kita kena buat. Okay, anda lihat mungkin di sini ada sedikit color adjustment. Saya masuk sikit lah topik color adjustment. Sebab anda tengok dia punya, kalau anda tengok dekat sini, mana tadi? Okay, kita punya KLCC tak berapa nak menonjol color dia. Dan kita punya texture pun terlalu tebal sebenarnya. Saya akan kurangkan sikit lah dia punya opacity lagi supaya tak berapa crowded. Saya kurangkan opacity dia. Dan saya akan tambah color correction dekat layer KLCC ni. Cara dia pergi dekat image, adjustment, brightness and contrast. Dan anda boleh naikkan dia punya brightness. Dan mungkin contrast sikit. So brightness bermaksud berapa terang gambar tu, berapa gelap gambar tu. Contrast dia senang nak cerita, dia berapa naik color tu. Contoh kalau anda tengok saya buat balik. Kalau brightness dia lebih kepada terang, gelap kan. Tapi anda tengok warna hijau dia. Kalau warna hijau dekat sini, warna hijau kat pokok ni, dia tak ada tukar pun. Dia still dalam range hijau yang sama kan. Yang membezakannya adalah dia terang dan gelap. Okay. Tapi berbeza dengan kontras. Kontras ni dia nampak macam sama dengan brightness, tapi sebenarnya dia lain sikit. Kontras ni dia lebih kepada anda tengok kalau hijau kat bahagian bawah ni, bila saya naikkan kontras, hijau dia tu lebih naik. Dia lebih naik. Dia bukan sekadar cerah tapi dia naik. Tapi kalau saya kurangkan kontras dia, dia bukan sekadar dia bukan gelap tapi dia pudar. So kontras ni kalau nak gunakan bahasa senang faham, dia lebih kepada betapa pudar gambar tu ataupun betapa naiknya color gambar tu, macam tu. So basically brightness memang dia akan selalu partner dengan kontras lah. Okay. So saya akan naikkan and then saya tekan OK. Alright, so seterusnya kita tengok apa lagi. Kemudian okay, dalam topik masking ni juga kita boleh tambah beberapa banyak masking yang kita nak lah. Contoh kalau anda perasan kat sini saya ada gunakan dipanggil apa ni, saya tak tahu nak sebut. Dia ada perkataan dia VIGNETTE kot ejaan dia. Tak tahu macam nak sebut, tapi dia efek yang bulat macam ni, nampak tak? Maksudnya bulat cerah daripada tengah, dia makin lama makin gelap menuju ke bahagian edge. Nampak tak? Ada satu kawasan bulat yang gelap di bahagian frame, tapi di tengah dia semakin cerah. So itu pun kita boleh buat menggunakan masking. So cara dia senang je. Kita pergi dekat sini. Okay, sekarang anda tengok tak ada apa-apa edge yang gelap pun. So, kita akan tambah satu layer. Sekejap Okay, seterusnya kita akan buatlah efek yang gelap tadi. So cara dia, first kita kena gelapkan keseluruhan dulu gambar ni dengan cara kita gunakan satu teknik curve, menggunakan curve. So pergi di bahagian bawah ni, anda bukan bahagian masking sebelah masking ni ada satu
adjustment layer. Okay, dekat bahagian sini ada adjustment layer. Anda klik situ dan ada beberapa pilihan. So cara kita nak gelapkan kita punya gambar ni supaya kita dapat cerahkan bahagian tengah dia, kita klik pada curve ni. Nanti dia akan keluarkan satu layer baru dan anda dapati tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma anda kena klik pada bahagian curve ni. Nanti dia akan keluar dekat bahagian properties. So, kalau properties anda tak ada, anda pergi dekat window. Anda klik properties ni, nanti dia akan keluar lah. So, properties saya di bahagian atas ni, ini adalah properties untuk saya punya curve yang baru saya letak. Jadi bahagian kanan ni dia lebih kepada brightness, belah kiri ni lebih kepada darkness. Jadi apa saya buat, saya nak gelapkan gambar ni. Oh, saya terlupa nak beritahu adjustment layer ni dia nama pun adjustment layer, maksudnya dia nak adjust layer yang berada di bawah dia. Okey. Sekarang ni saya nak adjust layer yang berada di bawah saya, di bawah ni. Saya nak buat dia semua jadi gelap. Okey. Jadi apa saya buat, saya letaklah curve ni punya adjustment layer, maksudnya adjustment layer jenis curve. So inilah dia punya curve. Okey. So actually anda boleh tarik curve ni, gelapkan dia. Okey. So disebabkan adjustment layer tu berada di atas, maksudnya dia adalah layer yang paling atas, maka layer-layer yang berada di bawahnya akan turut terkesanlah dengan apa setting yang kita buat dekat sini. Sebab itulah nama dia adjustment layer. Dia menjadi orang kata apa macam parent ataupun ibu kepada semua yang bawah ni. Bawah ni anak-anak. So follow je apa yang kita adjust kat sini. Right? So bila saya gelapkan, maka yang bawah-bawah semua gelap. Okay, that's why anda tengok texture gelap, KLCC gelap, flag pun gelap. Okay. Okay, kemudian bila kita dah gelapkan gunakan adjustment layer ni, saya tengok sini ada map juga, ada masking map, sama juga macam layer bawah-bawah ni. Maksudnya kita boleh lukislah sesuatu kat sini. So apa maksud dia kat sini? Maksud dia kat sini, curve adjustment layer ni dia ada masking yang auto. Maksudnya dia ada, bila kita apply adjustment layer ni, dia datang sekali dengan masking. Tapi masking dia semua putih. Apa maksud dia? So maksud dia dekat sini, anda kena faham ni agak tricky sikit. Okay, maksud dia adalah jika masking curve ni putih semua, maksudnya kita akan nampak setting hitam kita tu semua. Boleh faham tak? Kalau kita, contohnya kalau saya buat dia cerah, okay, pada keadaan cerah, jika masking dia putih, maksudnya apa? Maksudnya kita nampak, maksudnya dia tak sorokkan kecerahan tu. Faham tak? Dia tak sorokkan kecerahan tu. Kita nampak semualah. Kalau saya gelapkan, apa maksudnya di sini? Dia akan menampakkan ke semua kegelapan tersebut. Dia agak, di sini dia agak confused. Anda kena faham betul-betul, and then baru anda akan dapat follow lah apa yang saya nak cuba sampaikan. Jadi, sekarang ni, disebabkan dia putih, kita nampak kegelapan yang kita dah hasilkan di sini. Jadi, kalau saya lukis, anda bayangkan kalau saya lukis contoh dekat map ni, sekarang contoh saya klik, dan saya ambil brush, okay, brush saya besar, saya tekan alternate, right mouse button untuk kecilkan. Anda rasa kalau saya lukis masking map ni ataupun template ni dengan warna hitam sekarang, apa akan jadi? Apa akan jadi? So, anda tengok kalau saya buat, saya colorkan dia dengan warna hitam. So, anda boleh faham tak kenapa? Sebab kalau anda tengok, anda dengar balik saya punya lecture di awal tadi, saya mengatakan bahagian hitam akan disorok, bahagian putih akan didedahkan. Tetapi kalau anda tengok dekat sini, dia macam bercanggah pula dengan apa yang saya cakap. Okey, sekarang anda kena fahamkan balik. Dekat sini dia tricky sikit sebab macam saya cakap tadi, saya tekan Ctrl Z, apa-apa yang putih dia akan mendedahkan, apa-apa yang hitam dia akan menyorokkan. Tapi dalam situasi ini, disebabkan gambar kita ni memang kita nak dia gelap.
Kan? Jadi Adobe Photoshop dia faham, okey, memang kita nak kegelapan tu dizahirkan, ditunjukkan. Okey, faham Tapi bila kita lukis warna hitam di atas ni, contoh saya lukis warna hitam, anda tengok dekat sini nampak? Photoshop dia faham apa tahu? Dia faham, okey, tadi kita nak kita nak dedahkan kegelapan. Sekarang kita nak sorokkan pula kegelapan tersebut. Maka jadilah dia terang. Anda boleh faham tak dekat sini? Maksudnya kalau saya lukiskan map ni, contoh alternate klik kat sini sekarang. So saya nak apa-apa yang berada dalam ruang hitam ni, saya nak dia disorokkan. So dengan memahami maksud tersebut, Photoshop akan sorokkan kegelapan yang kita nak zahirkan tadi. Boleh faham tak? That's why walaupun saya kalikan dekat sini warna hitam, Photoshop dedahkan. Seolah-olah nampak macam dia dedahkan, tapi sebenarnya dia nak sorokkan sebenarnya. Dia menyorokkan kegelapan tersebut. Okay? Saya harap anda faham. Kalau anda tak faham, anda cuba ulang balik video ni pada saat yang tadi. InsyaAllah anda boleh faham lah. Sebab dia agak tricky sikit. Dia tak mengubah maksud tau. Dia tak mengubah maksud ataupun definisi masking yang saya terangkan awal tadi. Dia sama je. Masking fungsi dia untuk mendedahkan dan menyorokkan. Cuma kali ni dia tricky sikit sebab saya dah gelapkan gambar tu. Okay, jadi anda kena fahamkan yang tu. Kemudian baru anda faham lah kenapa saya nak buat benda ni. Okay, now bila kita dah faham benda tu, saya nak buat warna putih tu di tengah ni kan tadi, macam yang di sini. Okay, kita nak tengah ni putih, makin lama dia makin gelap. Jadi cara dia, kita pergi kepada brush, kemudian kita besarkan kita punya brush, alternate right click. Kemudian lebih kurang saiz besar ni anda pakai brush warna hitam sebab kita nak, macam saya cakap tadi, kita nak sorokkan kegelapan. Sorry, saya pula confused. Sekarang ni kita nak zahirkan kegelapan, betul? Sekarang kita nak sorokkan kegelapan. Okay, so kalau kita nak sorokkan kegelapan, maksudnya dia jadi cerah lah. So saya akan klik sekali. Anda nampak tak? So anda boleh nampak tak dekat sini? Yang bahagian hitam tu dia menyorokkan kegelapan tersebut. So that's why dia jadi cerah. Okay, sebelum saya buat apa-apa, saya nak terangkan kepada anda semua lah. Di bahagian masking ni, dia ada satu button link. Nampak tak? So, button link ni adalah button yang contoh saya nak senang bagi faham. Kalau dia masih link macam ni dan saya gerakkan saya punya mouse. So, sorry. Okay, saya klik situ. Macam tu. Okay, anda boleh gerakkan anda punya mouse. Oh, tapi ni dia tak digambar. So, mungkin tak berapa nak sesuai untuk saya terangkan. Sekejap Okay, dia tak apa. Dia tak boleh sebab ni tak digambar. Tapi nanti saya akan terangkan kemudian Okay, sekarang ni kita dah ada bahagian yang kita nak sorokkan. Iaitu kita sorokkan kegelapan. Cuma dia tak cantik lah. Dia putih. Dia bulat sangat. Jadi saya akan tekan Ctrl T. Kemudian saya akan adjust. Tekan Shift untuk lonjongkan dia. Macam tu. Tekan Shift untuk lonjongkan dia. Alright. Kemudian anda tekan Enter. Jadi kita punya masking pun dah berubah mengikut kita punya perubahan di sini lah. Cumanya dia tak cantik sebab dia terlalu tajam, terlalu sharp di bahagian edge. So cara nak adjust, kita klik pada masking. Kemudian anda tengok dekat bahagian properties. Okay. Dia ada satu bahagian feather. Okay, feather ni macam feather yang bulu, kalau burung tu feather, burung tu punya bulu lah. So konsep feather ni, bulu tu kan dia macam halus, smooth, dia tak berapa nak solid kan. Kadang-kadang cahaya pun menembusi dia. So feather ni maksudnya kita nak melembutkan lah bahagian-bahagian hujung. Kalau anda tarik dia naik ke atas, so anda akan dapati dia semakin smooth. Nampak tak? Macam spotlight pula jadi kan. So lagi besar, lagi tinggi nilai dia lagi smooth. Dan itulah efek yang kita nak capai. Okay, kalau anda rasa macam tak cukup besar, anda boleh klik balik pada curve ni. Pada mask ni. Tekan Ctrl T. Anda besarkan. Okay, sambil tekan alternate kalau anda nak
scalekan dia secara center macam ni, tekan alternate. Kalau tak dia akan pergi ke satu direction saja. Okay, tekan alternate, tekan shift kalau anda nak distortkan dia, nak penyek-penyekkan dia, tekan shift. Okay. So anda boleh besarkan ikut apa yang anda nak lah. Okay, mungkin anda boleh tekan shift dan tekan arrow bawah, kiri, kanan untuk adjust dia punya kedudukan. Right, ataupun kalau nak cepat buat balik semula macam tu. Tekan enter dan anda boleh adjust balik feather dia sampailah anda berpuas hati lah. Okey, itu selesai. Kemudian kita tengok apa lagi yang kita perlu buat. Okey, seterusnya adalah satu tadi saya nak beritahu tentang link tadi kan. Link apa? Icon link macam rantai tu. Itu nanti saya akan tunjukkan dekat Tiger ni lah kot, lebih senang nampak Kat sini susah sikit sebab dia crowded. Okey, seterusnya kita nak tambah satu font lah. Okey, bersempena dengan Hari Malaysia ni. So saya nak tambah font, so saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak tambahkan font. So senang saja, dekat Photoshop dia ada tools bahagian tools sebelah kiri ni dia ada huruf T ni. Ni adalah icon ataupun bukan icon, tools untuk kita create font. So anda klik dekat situ and then anda klik pada canvas, automatically dia akan keluar macam ni. Anda boleh type, so Hari, enter, Malaysia. Okay, cuma saya nak terangkan kat sini, tools untuk text ni dia agak tricky sikit. Kalau anda tengah type dulu, anda tekan enter, dia akan terus ke bawah tau. Photoshop ingat anda nak sambung type. So kalau anda tekan enter, dia ingat anda nak sambung type. Bukannya anda enter tu untuk accept ataupun selesaikan typing anda. So jadi untuk anda selesaikan type ataupun anda nak keluar daripada mode typing ni, anda kena sama ada tekan button right atas ni ataupun anda klik move tool. Dan baru dia accept anda punya typing tu. Dan anda boleh gerakkan lah. Kalau tak, anda sampai sudah anda enter, dia akan ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okay, dia takkan habis. Okay, jadi saya akan saya akan movekan text kat sini. Saya tekan Ctrl T, Ctrl plus huruf T kan kat keyboard untuk kita transform dia. Kemudian saya resizekan dia macam tu. Saya letak dia kat sini. Ni anggaran je lah ya. Saya buat design ni secara kasar je. Kita akan belajar nak buat design cara betul nanti menggunakan all the measurement, ukuran yang teknik yang betul lah. Layout apa semua itu nanti. Saya akan buat di topik yang kemudian lah. Okay, kemudian saya double klik pada font ni. Anda boleh double klik ataupun anda boleh highlight untuk anda tukar color, sebab warna hitam apabila berada di belakangnya warna biru, so tak nampak, susah nak baca. Okay? So itu pun satu topik lagi ya, readability dan legibility. Okay? So cara nak tukar, just double klik dekat sini, ambil color putih dan tekan OK. And then anda akan nampak macam tak ada perubahan, tapi anda kena accept dulu, baru anda boleh nampak perubahan tersebut. So sama ada anda tekan ni ataupun tekan right ni. So warna putih telah di-applykan lah pada text kita. Cuma still kurang nampak lah, jadi macam ni kita nak bagikan dia lebih menonjol macam ni. Kalau anda perasan kat sini ada shadow kat text ni. So cara kita nak letakkan shadow pada text, sama juga macam tadi, kita menggunakan layer style. Seperti kat layer style tadi kita pakai stroke kan untuk texture ni. Kali ni kita akan pakai drop shadow. Okay, drop shadow ni dia akan keluarkan layer style macam tadi. Okay, dia sama je. Dia dekat satu kategori apa kata, option yang pilihan sini kan, list yang ada kat sini, stroke apa semua. Cuma kita kali ni gunakan drop shadow. So drop shadow ni dia ada berbagai setting, distance, spread, nampak tak? Berapa tebal shadow tu, berapa luas lah dia spread ni apa? Spread dia melebar something like that.
size. Okay, size dia berapa besar, distance dia. Okay, jarak dia daripada teks tu. Anda nak dia jauh daripada teks ataupun dekat. So, distance ni macam jarak lah. So, untuk kali ni saya akan gunakan spread yang biasa ni je. Okay, sekadar cukup untuk buat dia sedikit menonjol lah kan. Sebab kita, kalau anda tengok dekat bahagian belakang ni, ada bulan sabit lah, bintang, tekstur lagi. So, nampak sangat bersepah, crowded. Jadi, kita perlu tonjolkan teks ni lebih sikit supaya lebih mudah dibaca. So, bila dah selesai, anda tekan OK. Dan saya rasa macam nak kurangkan sikit lagi ke apa, dominan lah. Tekstur ni punya dominant. So, saya beri balik kat texture. Kurangkan lagi opacity dia. Sebab nampak serabut kan. Agak serabut. Jadi, kita nampakkan dia subtle macam tu je. Dia macam nampak tak nampak tapi dia masih ada. Okay. Kemudian kita... Okay, satu lagi saya rasa last lah. Kalau tengok dekat sini, yang last sekali adalah icon ataupun grafik kibar bendera ni. So, grafik kibar bendera ni saya dah ada tadi. Okay, satu lagi saya rasa saya kena naikkan sikit kontras yang ni. Nampak macam tak berapa nak naik colour dia. Sebab anda kena tengok dalam kita buat poster ke apa, dia kena ada the unity of the colour. Maksudnya, tak nak ada satu bahagian tu macam nampak tenggelam sikit, macam pudar sikit. Colour yang satu lagi macam nampak naik. So, disebabkan bendera Malaysia belakang ni, dia macam colour dia agak striking. So, kita kena naikkan lagi lah colour yang bahagian depan. So, saya akan klik layer ke LCC. Saya pergi pada image, adjustment, pergi balik dekat contrast tu. Saya naikkan kontras dia lebih sikit. Nampak tak? So, brightness dia. So, dia lebih menonjol. Dan satu lagi, cara saya nak menonjolkan bangunan ni, teks ni, adalah dengan saya blurkan bendera sikit. Okay. Jadi, saya akan pergi kepada layer bendera. Pergi dekat filter. Sekejap. Okey, tak boleh nak dia, anda tengok kalau anda klik apa-apa option, dia jadi macam grey ni. Nampak tak? Ada yang boleh select, ada yang keseluruhannya jadi macam warna kelabu. Dia macam disable, tak boleh nak klik pun. Itu disebabkan layer tu lock. Nampak tak? So, saya tak boleh nak buat apa-apa adjustment sangat dekat layer ni jika layer ni lock. Jadi, saya kena unlock dulu. Kemudian baru saya pergi dekat filter. Dan dia dah boleh dia access balik. Nampak tak? Tadi dia grey kan, sekarang dia dah hitam. So, saya pergi kat blur. Dan saya akan ambil Gaussian blur. So, Gaussian blur ni dia akan blurkan sikit gambar ni lah. So, kalau anda nak tengok preview dia, boleh klik kat sini. Ataupun anda boleh klik, dia tak ada blur. Dan anda klik, dia ada blur. Sikit je lah. So, kalau anda nak tambah lagi, anda boleh slidekan slider ni naikkan atas. So, dia akan lebih blur. Cuma, kalau terlalu blur pun dia jadi macam tak berapa cantik. Jadi tak nak terlalu over lah. Okay? Tak nak terlalu over. Dan kita mungkin 20 okay. 20 tekan ok. Dan satu lagi, kita hanya blurkan bendera kan. Kita tak blurkan lagi dia punya texture. So, texture yang belakang ni pun kita blurkan. So, caranya sama je. Klik pada layer texture yang ni. Okay, texture. Kemudian pergi dekat filter, blur dan juga Gaussian blur. So, nampak tak? So, texture tu pun dah di blurkan. Cuma texture ni saya nak kurangkan sikit lah kot. Mungkin tak naklah terlalu blur kan. So, yes. Ke 10 kot. Okay. So, anda tekan OK. Dan secara automatik dia akan menonjolkan lagi bangunan ni dan juga teks. Dia macam kita ambil gambar. Kalau anda ambil gambar, especially kamera yang high quality kan, macam digital SLR, iPhone ke, bila anda fokus pada subjek,
automatically background dia akan blur kan. So itu cara dia nak menonjolkan subjek. So sama juga dalam design, kalau kita nak menonjolkan sesuatu elemen, especially yang berada di depan kan, teks, so selalunya background kita akan blurkan lah. Okay, alright. Okay, kalau anda nak menonjolkan lagi, anda boleh klik pada button layer KLCC ni. Anda pergi kepada filter, image, adjustment, vibrant. Okay, vibrant ni dia macam kontras, tapi dia akan cuba naikkan lagi. Okay, akan cuba naikkan lagi color anda. Nampak tak? Dia akan cuba naikkan lagi. So, tapi jangan terlalu tinggi. So, dia jadi macam kartun. So, anda mungkin orang kata apa, secukup rasa macam tu. Okay, and then anda boleh preview sebelum selepas. Nampak tak? Sebelum selepas. Dia macam kontras tapi dia a bit strong lagi. Dia lebih kuat. Saturation tak perlu kacau. Kalau vibrant ni biasanya saya tak kacau sangat saturation lah. Kan okey. Okey, kalau anda nampak ada macam shining ni dekat sini, ini bukan sebab saya punya masking ke apa. Ini memang gambar tu kan. Gambar asal dia pun dah memang macam tu. Mana tadi gambar asal dia? Tak. Gambar asal dia tak dia. Sebab saya gunakan file ni adalah gambar asal dia. Tapi memang shining ni memang ada lah. Okey, seterusnya lastly untuk poster ni, sebelum saya nak pergi kepada Tiger, just macam accessory je lah. Kita nak tambah macam sikit grafik macam ni. Jadi saya akan pergi dekat sini dan Tugu tak salah. Tugu satu dan satu lagi Waver. Okay, sama juga Waver ni dia ada background putih. Jadi anda unlock mangga ni, kemudian kita nak maskkan dia lah. So masking macam biasa, pergi dekat select subject. Okay, subject. So dia akan cuba, Adobe Photoshop dia ada robot je. Dia ada AI teknologi, dia boleh calculate macam mana nak select object. Kalau dulu tak ada, saya rasa dulu pun paling power pun Magic Wand lah. Okay, lebih kurang Magic Wand. So dia ambil lama sikit ni sebab saya pakai cloud punya ni. Okay, so now dia dah pilih subjek. Jadi apa kita buat, just klik je masking yang bawah ni. So dia akan auto masking. Nampak tak? Background putih pun dah hilang. Jadi mudah lah untuk kita. Sekejap. Oh, saya ada buka satu file jadi berat. Okay, sekejap. Saya pangkas dulu. Okay, so harap ringan sikit. Okay, now saya tarik dia ke file tadi. Okay, so now, dia nampak tak? Okay, pastikan anda letak dia dekat bahagian atas sekali lah. Atas sekali. Macam tu. Dan kecilkan. Ctrl T. Dan kecilkan. Nak letak kat mana? Okay, letak kat contohlah kat situ. Sebenarnya tak cantik pun sebenarnya, tak sesuai letak kat bahagian sini. Cuma saya nak tunjukkan satu lagi teknik masking, iaitu menggunakan group. Okay, that's why saya purposely masukkan dalam tutorial ni. Okay, sekarang ni macam ni. Okay, katalah saya letak kat sini. Anda nampak tak dia macam tiba-tiba kan. Dia macam tiba-tiba je sharp kat bahagian sini. Nampak tak? So kita nak dia smooth lah, supaya dia sama dengan jalur merah, jalur gemilang kita yang warna merah ni kan. Dia smooth, dia macam taklah mengejut dia punya pertukaran color tu kan. Dia macam ada smooth antara merah dengan putih ni. Jadi saya nak create the same smoothness pada gambar ni. Macam mana? Satu, saya boleh gunakan brush. Tapi saya cakap tadi, kalau kita pakai brush satu kita pakai eraser kan. Kita boleh pakai eraser contoh macam ni. Kemudian kita besarkan eraser, ambil
ambil eraser yang tak berapa nak sharp, dan kita padamkan dia boleh. Boleh juga macam tu kan, kita besarkan eraser, still dapat smoothness yang lebih kurang sama. Cuma dia, macam saya cakap tadi, eraser ni dia bersifat destruktif. Kita tak boleh nak dapatkan balik apa yang kita delete, ataupun kalau in the future kita nak combinekan gambar ni dengan gambar yang lain, so habis, kita tak ada pilihan sangat. Okay, that's why saya lebih suka guna masking. So saya akan Ctrl Z. So satu teknik yang kita nak gunakan adalah kita akan gunakan satu lagi. Masking ni juga dia boleh digunakan dalam rupa group. Okay, contohnya sekarang layer kita ni, sekejap saya besarkan supaya anda lebih nampak. Property saya tutup, okay, supaya nampak lebih. Okay, now saya nak, okay, yang bawah ni kita groupkan dulu supaya tak confuse. Ini dah settle lah. Ini kita klik semua, kita letak dia dalam folder ni. Group 1 ni dah settle, okay, group 1. So yang ni saya nak dia dalam group 2. Kita tak kacau dah group 1, kita nak dia sahaja. So ini saya akan letakkan dia dalam group 2. Okay, macam tu. Oh, sorry. Ctrl Z. Kalau anda nak terus buat group, anda klik sini, drag dekat dalam folder ni. Okay, so dia terus masukkan dalam group. Okay, group 2 ni kita ada satu layer ni je lah, iaitu layer yang waiver ni. Okay, sekarang dia dah ada mask dia sendiri, betul tak? Untuk layer waiver ni dia ada mask dia sendiri. Okay, kalau saya tekan shift, saya buang dia punya mask. Ini adalah yang tadi tu, ingat tak file yang tadi? Dia ada putih belakang kan? So maksudnya masking dia saya disable kan. So inilah rupa asal file ni. Tapi kalau saya onkan balik masking dia, maksudnya dia dah ada masking. Cuma sekarang ni saya nak maskingkan group ni pula. Okay, macam mana cara kita nak maskingkan group ni pula? Cara dia sama aja. Kita klik pada group ni dan klik masking. Dan anda akan dapati dekat sebelah folder, saya tutup group ni, dia group 2 juga tapi ada masking putih. So tadi saya cakap putih apa? Putih ni dia mendedahkan kan? Dia mendedahkan. Kalau saya letak hitam kat sini, contoh, saya ambil hitam, saya tekan alternate backspace kan? Alternate backspace kat keyboard untuk letak warna hitam. So completely hilang. Kenapa? Dia bukan hilang, dia sorokkan. Sebab saya cakap dia apa? Kalau hitam dia menyorokkan sesuatu. Jadi dia akan sorokkan apa-apa yang berada di dalam folder ni. Bukan dia sorokkan layer ni saja. Apa-apa yang berada dalam folder ni. Kalau dalam folder ni ada 5 layer, semua 5 tu akan hilang. Bukan hilang lah, dia disorokkan lah. Dihiddenkan. So sekarang saya tekan Ctrl Backspace untuk letak color putih balik. So dia akan reveal. Dia akan dedahkan semua yang berada dalam layer tersebut. Jadi dengan menggunakan pendekatan masking folder ni, saya nak buat benda yang sama, iaitu saya akan lukis paintkan warna hitam sebab saya nak sorokkan. Saya akan ambil brush, besar sangat, kecil kan, dan saya akan smoothkan brush saya. Okay. Cara dia adalah alternate right mouse button. Saya ada ajar dalam video sebelum ni. Iaitu cara kita nak besarkan brush, tekan alternate hold. Kemudian sambil hold alternate tu, right click mouse anda, drag kiri dan kanan untuk adjust size. Ataupun satu lagi, alternate hold, right click mouse, tarik atas bawah. Okay. Kalau atas bawah dia nak adjust smoothness ataupun hardness. Maksudnya dia jadi hard brush, nampak tak? Kalau dia tarik bawah lah, kalau atas dia jadi smooth. Kalau nak tarik kiri kanan, dia lebih kepada size, nak ubah size. Okay, jadi saya akan ubah dia size lebih kurang macam tu. Dan saya akan smoothkan dan saya tekan Ctrl plus dekat keyboard untuk zoom. Dan saya akan paint dekat bahagian bawah ni. Saya akan paint dekat bahagian bawah ni. Macam tu. Nampak tak? Sambil tekan shift untuk dapatkan line straight. So dia jadi smooth. Dan anda akan tengok dekat sini mask tadi ada warna hitam pula. Jadi saya tekan alternate, saya klik. Ini adalah mask yang saya lukis tadi.
So saya akan lukis lagi. Sebab apa? Sebab saya nak sorokkan. Saya nak sorokkan dia punya peha ni lah tadi, sebab nampak macam terlalu sharp. Okay, dekat sini anda akan dapati saya dah lukis warna hitam. Jadi dia akan, kalau saya lukis lagi warna hitam, dia akan sorokkan sampai atas lah, nampak tak? So dia akan lebih, dia punya hitam tu akan lebih lagi atas. So nak faham So saya akan Ctrl Z. Cumanya dia punya mask tu macam terlalu atas. So macam mana saya nak bawakan dia ke bawah? So cara dia adalah saya ambil move tool ni. Saya klik pada mask dan okay, kalau saya gerakkan sekarang, anda nampak tak? Gambar tu yang bergerak, tapi mask dia tidak bergerak. Okay, tidak bergerak. Okay. Kalau saya, itu sebab saya klik yang bawah ni lah. Maksudnya saya gerakkan dia punya ni kan. Tapi kalau saya klik yang group 2 dan saya klik pada dia punya rantai ni, saya unlinkkan dia. Kalau saya unlinkkan dia, anda tengok saya boleh gerakkan masking tu sendiri, nampak tak? Saya gerakkan masking tu. Itulah dia punya tujuan yang saya nak cakap awal tadi. Tujuan link ni, rantai ni. Kalau anda linkkan dia, anda gerakkan, dia tak boleh. Okay? Dia tak boleh. Dia akan macam mana cakap? Sekejap sekejap. Ctrl Z. Sekejap. Okay, tak apa. Nampaknya dah jadi kucak-kacik sikit. Sekejap. Alright, mungkin graphic card. Maybe. Masa saya ada isu graphic card. Okay. Okay, apa saya akan terangkan sekejap. Okay, nanti saya akan sambung semula sebab ada isu, saya rasa mungkin something wrong. Okay, kita sambung semula. Okay, sebentar tadi kita baru cerita tentang macam mana kita boleh movekan kita punya masking. Okay, kalau kita unlinkkan button ataupun ikon rantai tadi lah. So, saya akan unlinkkan, jadi saya akan movekan saya punya mask tu sedikit bawah dan saya akan linkkan balik. Kemudian saya akan gerakkan saya punya elemen ni ke bawah sikit. Okay. Alright, so kita ada masking untuk background dan kita ada masking untuk group. So dia sekarang ni dia dah macam advanced sikit lah, agak pening sikit lah. So kalau anda confused, anda boleh rewind, tonton semula video ni sehingga faham. Okay, seterusnya saya akan pergi balik dekat, sebab saya nak tambah satu lagi elemen dekat sebelah kiri ni. Jadi saya akan klik alternate dan klik pada masker ni. Saya nak tambah tepi ni sebab nanti supaya dia boleh maskkan saya punya grafik. Ada satu grafik lagi saya nak masukkan dalam folder ni. Jadi saya akan ambil brush, saya akan tambah je sikit panjang macam tu. Maksudnya apa-apa yang saya tambah, dia akan potong separuh kat sini. Okay. Sini mungkin anda tak nampak dah. Bila saya dah tambah gambar ni, baru anda nampak. So saya akan pergi kepada file, open. Kemudian file yang saya nak masukkan tu adalah Togo ni. Okay. Sebenarnya saya tadi restart. Okay, sebab Photoshop saya problem. So saya akan open. Sekejap. Okay. So saya akan sama juga, teknik yang sama, saya akan unlock dan saya akan maskingkan dia. Pergi kepada select subject. Tunggu sikit, dia tengah calculate and then cuma kali ni dia kurang bersih sikit. Kalau anda tengok, dia tak boleh nak baca yang sini. Jadi untuk case yang macam ni, kita kena buat manually dengan cara first kita maskingkan dulu. Okay. Dan seterusnya kita akan conteng kat bahagian sini kan. So macam ni kita nak hide. Kita
pakai warna hitam kan. So ambil brush, ni dah warna hitam, anda just sorokkan je, okey. Apa-apa warna hitam yang anda guna dia akan sorokkan. Jadi kita secara kasar je lah sebab ni kes-kes yang macam ni kadang memang berlaku juga. Tak boleh nak baca dengan betul. Maklumlah robot dia bukan manusia, kadang-kadang dia ada juga kesilapan. Tapi pada bahagian-bahagian yang lain pada saya macam okey. Dan mungkin juga yang ni kena buang juga. Okey, ni pun kita tak nak. Right. So boleh cuba buang. Okay, walaupun saya rasa ni tak adalah penting sangat. So tak perlu ikut sangat pun tak apa. Okay, kemudian just nice. Okay, ambil move tool. Kemudian kita bawa kepada layer ataupun dokumen yang ni. Yang anda nampak tak? So ini adalah masking yang saya lukis tadi. So that's why dia block macam tu. Nampak tak? Jadi apa saya buat, saya tekan Ctrl T untuk resize. Dan sebab apa sebab apa dia terkesan dengan masking yang sama dengan ni. Jawapannya adalah sebab ketika saya drag file ni masuk, saya rasa saya dah aktifkan ataupun saya dah select group. Okay, saya select group. That's why dia automatically termasuk dalam group ni, dan automatically dia pun terkesan dengan masking yang ada dalam group ni. Tapi berbeza kalau contoh saya tutup sekejap. Kalau saya bawa keluar daripada group, anda tengok dan saya bawa di atas group macam tu. So dia tak terkena pun dengan masking tu sebab dia di luar, okay? Dia di luar group 1 dan juga dia di luar group 2 juga, nampak tak? Dia pada layer dia yang tersendiri. So that's why dia tak terkesan. Jadi untuk memudahkan kerja saya tak perlu nak lukis masking bawah ni lagi sekali, ataupun saya kena buat lagi masking untuk bagi dia nampak smooth macam ni kan. Sebab group ataupun folder ni dah memang ada dia masking. Jadi saya masukkan je dia ke dalam folder ni, folder group 2. Automatically dia akan terkesan dengan masking yang sama. So maksudnya satu masking dalam pada group ni dia akan effect semua anak-anak dia yang ada dalam tu. Jadi saya akan klik layer ni, saya masukkan dia dalam group 2 dan automatically nampak tak? Masking tu terkesan kepada dia juga. So mana-mana saya bawa pun masking tu tetap efektif lah. Kecuali dekat sini. Sebab apa? Sebab saya tak lukis. Saya punya brush tu tak sampai hujung, nampak tak? So that's why dia terkantoi lah kat situ. So apa saya buat, saya mungkin letak kat sini ke. Kalau nak letak sini. So kalau saya nak letak kat sini, saya letak dia belakang. Maksudnya belakang layer ni. Dan saya akan paintkan lah kot. Paint lagi saya punya masking ni kat sini. Jadi saya klik masking, ambil brush warna hitam dan saya besarkan. Saya lukisnya hitam tu sampai ke hujung. So that dia kan hitam dia menyorokkan kan. Jadi saya akan menyorokkan dia. Saya akan sorok. So itulah fungsi masking. Okay, jadi saya rasa selesai untuk bahagian tu. Jadi so cukuplah untuk poster Hari Malaysia yang simple. Okay, selamat Hari Malaysia. Cuma saya nak tunjukkan satu lagi yang tiger tu tiger tu nak tunjukkan sebagai pemahaman je lah, pemahaman anda semua. Jadi saya akan, maksudnya nak bagi anda lebih faham lagi. Saya akan open tiger. Ada dua tiger yang comel kat sini. Tiger dengan apa tiger dengan mungkin KLCC yang satu ni. Tak, saya tak panggil dia bagi KLCC yang sama lah. Right, dan open.
Okay, untuk anda lebih faham tentang masking ni, saya akan cuba tunjukkan contoh macam ni. Okay, tiger ni, kita boleh gunakan gambar tiger ni sebagai mask. Okay, apa-apa gambar sebagai mask. Contoh macam ni, Twin Tower ni. Saya unlockkan dia. Kemudian saya apply mask. Okay, seperti yang saya tunjuk tadi. Okay, mask dia kosong. Maksudnya dia akan dedahkan semua. Sebab dia putih semua. Jadi apa saya buat, saya akan ambil tiger ni. Unlockkan dia. Saya tekan Ctrl A. Supaya dia select semua. Apa tak? Ada garis putus ni. Maksudnya dia akan select semua gambar ni lah. So saya akan tekan Ctrl C untuk copy gambar ni. Ctrl C untuk copy. Kemudian saya akan bawa dia kepada mask yang saya baru buat tadi kat sini. Dengan syarat saya kena tukar dulu. Dia jadi template mask lah. Maksudnya tekan alternate. Klik. Okay. Bagi kita nampak mask kita tu. Yang kata yang full putih ni lah. Kemudian kita akan paste harimau tadi dekat sini. So Ctrl V. Anda kena sekejap Anda kena tekan alternate tau. Anda tak boleh paste macam ni. Dalam keadaan gambar dia macam ni tak boleh. Nanti tak jadi. Anda kena tengok ataupun masuk dalam mask tu punya yang real. Ni mask yang real kan. So anda pastekan dekat sini. Harimau tu. Jadi anda presskan dan besarkan enter dan anda klik di mana-mana nanti akan nampak result dia. Nampak tak? So result dia adalah macam ni. Yep. So anda takkan nampak result dia selagi anda tak tambah dia punya satu layer bawah lah. Sebab bila kita mask, so dia dah tutup kan, dah tutup bahagian yang hitam. So bahagian hitam tu belakang tu transparent. So kita tak nampak dah. So kena tambah satu lagi layer di bawah. Letakkan dia warna hitam. Supaya kita nampak lebih jelas. Okay, nampak tak? Sampai nampak tak? So ini, sekejap, ni ada garis putus-putus ni, anda boleh tekan Ctrl D untuk hilangkan dia ataupun select, deselect. Ctrl D. Okay. So, apa yang berlaku kat sini adalah kita menggunakan mask ataupun gambar harimau ni sebagai mask kepada KLCC tadi. Maksudnya, gambar KLCC yang berada di bahagian-bahagian putih harimau ni akan nampak, bahagian yang hitam akan disorok, betul tak? Dan bahagian-bahagian yang grey, maksudnya hitam sangat pun tak, putih sangat pun tak, dia akan jadi in between lah. Dia jadi tengah-tengah. Dia macam nak sorok pun tak, dia nak dedahkan pun tak. Dia macam nampak sama-sama. Sebab dia bukan putih, dia bukan gelap yang betul pure. So sama juga kawasan-kawasan lain. Contoh kalau anda lihat kat sini, masih ada nampak putih kan. Walaupun dia bukan putih yang melepak macam ni, putih pure, tapi dia still putih. Maksudnya dia still dedahkan, cuma taklah nampak ketara. Sebab putih dia tu tak berapa kuat. Melainkan putih yang kuat-kuat ni, dia akan dedahkan gambar KLCC tu lebih nampak lah, lebih jelas. Okay. So kalau saya tunjukkan balik, anda akan dapati, nampak tak? Di bahagian-bahagian yang warna putih dia tu strong, putih dia tu kuat, kita akan lebih nampak KLCC tu. Okay. Di bahagian-bahagian putih yang kurang, contoh macam tadi kat sini kan, nampak tak? Kan saya cakap di sini ada satu color putih yang sama-sama. So bangunan yang ada kat situ pun nampak sama-sama aje. Okay. So that's why. Dan yang paling best, anda boleh gerakkan gambar tu. Dia punya masking. Sorry, ni bukan gerakkan gambar. Okay. Kalau gerakkan gambar, klik kat sini. Okay. Yang ni kena lock. Okay, anda lock yang ni. Lock. Okay, klik pada gambar. Dan anda boleh gerakkan gambar dengan mask tersebut. Cumanya dekat sini yang tak bestnya sebab dia link together kan. Rantai ni masih ada. Jadi kalau anda gerakkan gambar, masking pun akan ikut. Kalau anda gerakkan masking, gambar pun akan ikut. Sekejap. Macam tu kan. Kalau anda, ni saya gerakkan sekejap saya gerakkan masking dengan tekan shift dan arrow di keyboard. Kan saya gerakkan masking, gambar pun ikut. Sebab apa? Sebab rantai ni diikat. Maksudnya mereka berdua ni ada link together.
So, kalau anda tak nak dia link together, anda nak gerakkan salah satu saja, anda kena klik macam tadi saya tunjuk, unlinkkan dia. Maksudnya anda putuskan rantai tu. So apa jadi? Kalau anda gerakkan gambar sekarang, anda nampak tak? Kalau anda gerakkan gambar, masking tu tak bergerak. Masking tadi apa? Masking tu adalah harimau tu. Okay? Harimau tu adalah masking kita. So masking itu tak bergerak. Kalau kita gerakkan masking, nampak tak? Masking saja yang bergerak, gambar tinggal belakang. Nampak tak? Macam tu. So saya harap anda faham konsep masking ni. Dan saya rasa tak perlu kot tunjuk yang ni kot. Sama je kalau guna gambar yang lain pun dia tetap sama. Okay, konsep dia. Jadi saya harap anda semua belajar sesuatu. Dan ini adalah apa yang dimaksudkan dengan konsep masking ataupun topeng di dalam Adobe Photoshop. Jika anda lepas ni dengar orang kata masking dalam software Adobe Photoshop, so inilah dia masking yang dimaksudkan. So saya harap anda suka video ni, anda belajar sesuatu. Jika anda suka, anda tekan subscribe, like dan share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.